Assalamualaikum, good morning. Kita sambung pada jam kedua. So, kita akan belajar macam mana kita nak cari inverse of matrices. So, let's say inverse ni bukan macam yang benda kita cari kat function tu lah. Okay. So, dia punya notation dia. Notation. Kalau awak ada matrik A, inverse dia adalah A inverse. A kuasa negatif 1. Sama je lah notation dia macam function tu, tapi cara cari dia sedikit berbeza macam function. Okay, so ingat inverse tu yang ada kuasa negatif 1. Soalan quiz tiba-tiba, kalau ada kuasa T, nama dia apa? Ingat tak? Nama dia transpose. Transpose ni macam mana nak buat? Yang tukar row jadi kolom, kita tukar row 1 jadi kolom 1, row 2 jadi kolom 2 dan seterusnya. Okay, so untuk perjalanan mencari inverse ni kita akan menggunakan transpose ni juga, dan juga cari determinant tu juga. Okay, so kita pergi. Ada dua cara untuk cari inverse. So cara yang pertama adalah adjoint method, cara yang kedua adalah properties lah. Ni saya panggil dia properties. Properties AB sama dengan KI. Nanti kita sentuh. Okay, so yang pertama saya nak masuk adjoint method dulu. Dia punya formula, yang ni awak kena ingat lah. Formula untuk mencari inverse menggunakan adjoint method. So let's say saya ada A inverse. Okay, so nak cari adjoint method, 1 over determinant darab dengan adjoint matrix untuk benda tu. So kalau kita bekerja dengan matrik A, so kita cari adjoint matrik A. Okay, so adjoint dia punya notation dia ADJ. So yang dekat bawah ni determinant. So untuk mencari determinant, untuk mencari inverse, determinant bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab tu masa first hour tadi saya tekankan betul-betul apa tu singular, apa non-singular, apa tu invertible. Okay, supaya soalan ni dia boleh trick awak macam-macam guna perkataan yang macam tu. Padahal dia nak bagi tahu, inverse ni determinant tak boleh sama dengan kosong. Okay, so determinant kita dah belajar dah dekat jam pertama tadi macam mana nak cari kan. Sekarang kita belajar macam mana nak cari adjoint matrix ni, supaya kita boleh darabkan dia untuk dapatkan A inverse matrix ni. Alright. So method yang pertama adjoint method. So apakah itu adjoint matrix? Notation tadi saya dah bagi tahu awak, kita menggunakan perkataan ADJ untuk adjoint, dan kita masukkanlah matrik apa yang kita pakai. So kalau kita guna matrik A, kita letaklah A. Kalau guna B, letaklah B. Suka hatilah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan adjoint matrik ni? So step yang pertama adalah kita cari dulu cofactor matrik. Okay, so cari cofactor matrik. So cofactor matrik ni saya suka label dia sebagai cofactor, macam tu, cof. And then matrik yang kita sedang bekerja lah, kalau matrik A, matrik A. Okay, so step yang kedua adalah transposekan cofactor matrik tersebut, maka dapatlah adjoint. So definition untuk adjoint ni adalah kita transposekan cofactor matrik. Kuasa T yang dekat sini ni membawa maksud kita kena transposekan dia. Bila kita dah transpose, kuasa T tu dah tak payah tulis dah. Okay, so nanti kita buat example. Saya harap saya dapat explain dengan baik dan awak dapat faham dengan jelas. Alright, okay, so kita pergi next slide. Cofactor matrik tu apa pula dah? So cofactor matrik ni kan saya cakap cofactor ni adalah dia memberi sign kepada awak punya minor. Minor tu apa yang kita potong-potong tu kan. So kalau soalan cakap apa minor matrik? Minor matrik tu yang awak potong-potong. Awak dapat M11, M12, M13 and so on lah. Saya isi kejap. Okay, so itu minor matrix kita. Basically benda yang sama je macam C dekat bawah tu. So C kat bawah, ini adalah cofactor matrix. Saya labelkan dia balik. Ini adalah cofactor matrix. So cofactor matrix ni yang memberi kita punya sign positif atau negatif dekat minor matrix yang warna hijau kat atas tu. So tadi kan bukan hari tu, masa first hour tadi saya ajar cofactor sign. Ni saya suruh awak ingatkan cofactor sign. Saya cakap apa? Negatif dekat diamond kan, dan positif di tempat yang lain. So negatif ni adalah negatif pula. Cofactor sign ni adalah memberi negatif atau positif kepada minor matrix tu. Itulah sebenarnya cofactor ni. Dia cuma hanyalah sign. So kalau nampak saya highlight ni negatif dekat bahagian diamond dan positif di tempat yang selainnya. Benda yang sama je, tengok M tu. Yang membezakan minor matrix dan cofactor matrix adalah sign sahaja. Alright. So nak cari minor matrix tu tadi macam mana? Nak cari minor matrix, potong-potong. So kita tengoklah contohnya macam mana nak potong-potong tu. Okay, so tadi nak cari adjoint, step pertama adalah cofactor matrix. So cofactor matrix kita akan buat yang ni lah. Okay,
saya gabungkan terus minor matrix dan cofactor matrix dalam satu step yang sama. Okay, so step pertama, besar sangat mata pen ni ya. So step pertama, cari cofactor matrix untuk P. Sebab ni kita tengah bekerja dengan huruf P. So untuk cari cofactor matrix P ni, kita perlu buat satu matrix yang besar. Dan sebab kita nak isi minor kan, so minor tu kan, contoh saya buat untuk kolom pertama, row pertama. So tolak apa, hasil potongan tu saya dapat 10, 5, 3, 3. Kita akan buat benda ni. Disebabkan ini adalah matrix 3 kali 3, maka kita akan ada 9 entry. Okay. So dekat sini saya guna pen warna merah pula. Okay, kita nak isi tempat yang kedua, row pertama. Row pertama, kolom kedua. So kita ada 2, 5, 1, 3. And then saya potong row yang ketiga. So saya dapatlah kawasan yang ketiga sini. So 2, 10, 1, 3. Okay, so saya potong tempat lain pula. Saya nak pakai warna apa lagi ni Okay, so kita nak isi row yang kedua sini kan, row yang kedua. So saya potong row yang kedua. Nak isi kolom pertama, saya potong kolom pertama. So baki yang tinggal dekat sini adalah 2, 2, 3, 3. Nampak And then kita potong kolom yang kedua. Saya dapat yang kat tengah situ. So saya ada 1, 2, 1, 3. Kita tuliskan baki yang tak kena potong tu Okay, so kemudian kita potong row 3 dan baki yang tinggal. So yang tinggal adalah 1, 2, 1, 3 juga. Okay, so tolong isikan untuk row yang terakhir. Sama juga, row yang terakhir kita potonglah row ketiga. Untuk isi kolom pertama, potong kolom pertama. Okay, so kita ada 2, 2, 3, 3. And then yang tengah, kalau kita potong kolom kedua, so kita ada 1, 2, 1, 2, 2, 5. And then potong. Kalau dah terror, kita boleh tengok potong pakai mata je kan. Tak payah potong pakai highlight ke. Kalau belum terror lagi, tutup pakai pensel lah. Kalau tulis dekat kertas 1, 2, 2, 10. Jangan tutup pakai jari kau gemuk. Okay, so yang saya buat ni, yang warna-warni saya buat ni, ini adalah minor matrix je kan. So ingat, apa tu cofactor matrix? Cofactor matrix adalah yang memberi sign kepada minor matrix. So yang saya buat ni adalah minor matrix je. Ni namanya minor matrix. Tapi kalau saya letak negatif kita letak kat mana? Diamond kan? 1, 2, 3, 4. So ini bukan minor matrix, tapi nama dia cofactor matrix. Itu je beza dia, minor matrix dan cofactor matrix. So kita selesaikanlah matrix ni. Kita tak naklah dalam bentuk modulus-modulus ni. Kita nak matrix kita dalam bentuk number kan. So kita selesaikan. So selesaikanlah. Ini kan determinan A ditolak BC kan. Okay, saya buat besar juga kat sini. Kita ada 9 tempat. And then saya highlightkan warna hijau dekat bahagian AD supaya kita tak terconfuse nak kira congak AD tolak BC. Bimbang tersalah baca. Saya ni kan selalu typo. Okay, so untuk row pertama, kolom pertama dekat sini anak panah tu. So kita ada 30 tolak 15. Penting kan untuk Alpha Sifi. Kalau awak nak tekan kalkulator pun boleh je, tak ada masalah. So negatif 6 tolak 5. And then 6 tolak 10. And then negatif. Negatif dekat luar tu, saya pakai highlight warna purple. Negatif dekat luar ni nampak tak? Saya guna kat luar situ. Dan negatif kat sini saya letak kat situ. Saya belum bawa darab masuk lagi. Okay, so 6 tolak 6. Dan kita ada 3 tolak 2. Negatif 3 tolak 2. Kalau boleh congak nombor yang kecil-kecil macam ni, teruslah congak. Kalau nak tekan kalkulator pun no problem. Saya salah baca ke? Saya salah baca lah dekat bahagian sini. Astaghfirullahalazim. Patutnya 2, 2, 10, 5. Kan dah cakap saya selalu typo. Astagfirullah. Okay, so bukannya 6 tolak 6 lah. Sepatutnya kat sini 10 tolak 20. And then negatif 5 tolak 4. 10 tolak 4. So tak ada 15, negatif 1, negatif 4, 2. 0, 1, negatif 1, negatif 10, negatif 1. Inilah cofactor matrix. Ending dia mesti dapat. Ni bukan financial, sorry. So ending dia mesti dapat dalam bentuk number je macam ni. So awak kena selesaikan daripada minor matrix tadi. Kemudian kita letak negative sign dekat tempat diamond supaya dia jadi cofactor matrix. Selesaikan AD tolak BC. Kemudian dapatkan dalam bentuk number sahaja macam anak panah purple. Okay, so step kedua ni baru step pertama. Okay, so step kedua saya buat kat tepi sini. Step kedua adalah adjoin
P, di mana adjoint P adalah saya tulis kat bawah sini, cofactor matrik yang kita transposkan. So transpose tu buat apa? Transpose tu kita tukar row 1 jadi column 1, row 2 jadi column 2. Row yang mana? Row yang melintang. Kolom yang mana? Kolom yang menegak. Okay, so cofactor P yang kita transposkan. So saya guna highlight warna, apa aku nak pakai ni, orange lah ya. So yang melintang ni, row pertama akan jadi kolom pertama. So kita isilah 15, negatif 1, negatif 4. Kemudian row kedua, kosong, 1, negatif 1. And then row ketiga, negatif 10, negatif 1, 6. Selesailah. Ini adalah adjoint P. Okay, so sebab tu masa jam pertama tu saya cakap kasih terror determinant tu betul-betul. Sebab benda yang kita nak belajar dekat nak cari inverse ni, jalan kerja dia pun sama je renyah, sama je panjang, sama je leceh. Okay, so kalau awak tinggalkan nantilah kan YouTube je boleh tengok anytime. Please, tolong rancang hidup awak dengan baik. Jangan buat benda last minute. Faham? Okay, boleh screenshot. So bezakan step pertama dengan step kedua. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Sebab soalan cakap hence find inverse of matrix P. So tadi formula inverse kita adalah 1 per determinant darab dengan adjoint P. Adjoint P pula. Ni matrix P tukar-tukar. So kita ada P inverse adalah 1 per determinant P darab adjoint P. So kita akan gunakan adjoint P ni lah dalam kita punya nak cari inverse. Tapi kita dah ada ke determinant ni? Belum kan? So kita kena cari determinant lah. So determinant P adalah ingat saya ajar tadi hasil tambah CAM. Cofactor untuk row pertama. Row pertama sini cofactor dia plus minus plus. Memang tak berubah, itu je. And then cofactor settle, isi elemen 1, 2, 2, settle elemen. Isi minor dia, potong. So kita ada 10, 5, 3, 3. And then nanti saya ajar shortcut macam mana nak buat benda ni lah. Kalau kita dah kira adjoint, kita boleh je ambil terus nilai minor yang ada di sini. Nampak tak saya buat garisan ni? Kita ambil row pertama kan. So nilai dia sepatutnya sama macam tengah. Nampak tak kotak yang saya tengah buat ni? Patutnya sama. Nantilah dalam kelas saya ajar shortcut dia. Sekarang ni saya ajar cari manual dulu lah. So 2, 5, 1, 3. And then potong kolom ketiga. Kita isi di tempat yang ketiga. 2, 10, 1, 3. So kita ada 1, 30 tolak 15 tolak 2, 6 tolak 5 tambah 2, 6 tolak 10. So kita ada 15, 2 kali 1 tambah 2, negatif 4. Okay, so ini adalah nombor yang sama macam yang dekat bawah tu. Okay, so 15 tolak 2, 13 tolak 8, 5. Okay, so kita dapat determinant kita 5. Maka kita carilah, masukkan dalam formula inverse kita 1 per determinant kat sini kan. So 1 per determinant 1 per 5 darab dengan adjoint matrix kita tadi. So adjoint matrix kita adalah 15, negatif 1, negatif 4. Okay, saya tuliskan balik adjoint yang kita dapat daripada jawapan tadi. Macam ni. Okay, so peringatan inverse, jangan tinggalkan jawapan dalam macam ni. Mesti darab masuk 1 per 5 ni. So skala ni kena darab masuk dengan semua orang yang ada kat dalam tu. Okay, so final answer kita, tekan kalkulator lah. Kalau boleh congak. Kalau tak apa sipir, nasib kau. So janganlah tulis 15 per 5. 15 per 5 ni boleh simplify jadi apa? 3 kan. So darab kosong lah. And then ni pun sama, negatif 10 per 5. Tapi dia boleh simplify jadi apa? Negatif 2. Negatif 1 per 5, 1 per 5, negatif 1 per 5, negatif 4 per 5, negatif 1 per 5, 6 per 5. So inilah P inverse kita. So sekarang awak nampaklah yang cari determinant tu sebenarnya lagi simple dan senang daripada nak cari adjoint. Nampak tak jalan kerja cari adjoint ni? Kita compare dengan jalan kerja cari determinant tu. Okay. So adalah sebabnya kenapa saya nak awak pandai cari determinant tadi. Ada benda yang lebih leceh. Alright, so boleh screenshot kalau nak screenshot. Kita pergi ke soalan seterusnya. Ada lagi tak soalan lain? Ni saja. Ada soalan 24. Okay. So soalan 23. Okay, so kita jawab dulu soalan A. So diberi matrik R, dia minta soalan A modulus R. Ingat ni notation sahaja. Modulus R adalah determinant R. So guna row pertama berdasarkan cofactor sign di row yang pertama juga. Ni sepatutnya dah terror lah. Tambah, tolak, tambah. Isi elemen 2, 2, 3. Potong untuk isi minor 5, 4, 1, 4. Potong yang kedua
1, 4, 3, 4. Potong yang ketiga. 1, 5, 3, 1. Saya harap saya tak ada typo. Please jangan typo. So kita ada AD. So 20 tolak 4 tolak 2, 4 tolak 12 tambah 3, 1 tolak 15. Nak tekan kalkulator terus pun boleh, tapi step ni kena tunjuk untuk markah K1 jalan kerja, kaedah macam tu. So kita ada ni boleh terus tekan kalkulator. Saya tak ada kalkulator sekarang. 4 tolak 12 berapa? Negatif 8 tambah 3 kali negatif 14. Okay, so kita akan dapat 6. So settle untuk cari determinant. So next kita nak minor matrix. Soalan B saya pergi ke page yang seterusnya. Okay, so saya highlight soalan yang kita nak buat. Kat sini ada 3 permintaan: minor matrix, cofactor matrix, adjoint matrix. Permintaan pertama, permintaan kedua, permintaan ketiga. So kita cari minor matrix untuk P. Sama macam tadi, kita buat satu matrix besar dan ada 9 determinant dekat sini. Okay, ada pelajar kadang-kadang dia suka buat modulus ni dekat 9 tempat. Kenapa 9? Sebab matrix kita 3x3. Okay, so saya gunakan highlight untuk bezakan tempat. Tu awak tak confuse lah nak tengok saya punya modulus ni. Okay, tak perlu letak negatif dulu sebab tu cofactor matrix. Ini minor matrix sahaja. So kita settlekan dulu minor matrix ni. So tadi kat sini kita ada 5, 4, 1, 4 Okay, so ini minor matrix sahaya. So saya kena settlekan dia lah. Ni minor matrix R. So selesaikan dia, dapatkan dalam bentuk nombor. Kalau nak terus tekan kalkulator pun tak ada masalah. So contoh saya boleh congak. Saya pun kena highlight juga AD ni supaya saya tak tersalah congak lah. AD tolak BC macam biasa ya anak-anak. So 20 tolak 4 16, 4 tolak 12 negatif 15. Saya pun pandai jugalah terconfuse kalau tercongak-congak ni. Okay, tolong kirakan baik-baik ya. Okay, so inilah minor matrix untuk R. Manakala cofactor matrix untuk R adalah kita letak je negatif dekat mana? Tadi saya cakap negatif untuk yang bahagian diamond. So yang bahagian diamond sahaja, saya pakai pen merah. Yang bahagian diamond sahaja akan berubah dia punya nilai. Kita darab negatif dekat bahagian diamond tersebut. So kita ada 8, negatif 5, positif 4, positif 4 dan juga kat bawah tu negatif 5. Selain daripada tu adalah positif kan. So nilai diorang tu tak berubah lah, stay yang sama. Macam tu, negatif 1, negatif 7, 8. So ini adalah cofactor matrix. Dan bila soalan tu minta adjoint, so adjoint untuk matrix R adalah kita transposkan cofactor matrix R. Transpose macam mana? Transpose tu yang row akan jadi column. Okay, so saya isilah 16, 8, negatif 14, negatif 5, negatif 1, 4, negatif 7, negatif 5, 8. Sudah. 3 permintaan settle. Kalau saya ada tersalah kira, awak tolong betulkan sendiri kat buku ya. Okay, so sekarang kita pergi ke soalan C. So soalan C minta inverse matrix R. So inverse matrix R kita tahu R inverse adalah 1 per determinant darab dengan adjoint R. So determinant tadi kita kira dekat soalan A dapat 6. Dan adjoint bersebelah aku tulis. Dan adjoint matrix kita adalah yang inilah. Saya copy sekejap. Okay, so tu matrix adjoint kita. Maka kita darab masuk. Jangan tinggal macam ni, mesti darab masuk. So bila darab masuk tu kita dapat 16 per 6 kan. 1 per 6 darab 16, 16 per 6. Tapi tolong kecilkan nilai dia. 8 per 3, negatif 5 per 6, negatif 7 per 6. 8 per 6 ni, 8 per 6 ni kita tahu dua-dua 8 dengan 6 boleh bahagi dengan 2. So 8 per 6 akan jadi 4 per 3, negatif 1 per 6, negatif 5 per 6. So 14 per 6 pun boleh kecilkan jadi negatif 7 per 3. 4 per 6 boleh kecil jadi 2 per 3. 8 per 6 tadi jadi 4 per 3. Settle lah inverse. Okay, banyak ni saya buat ni. Kalau saya sambung lagi discuss soalan 24, panjang cerita dia. So ini saya tinggalkan sebagai homework kepada awak. Okay, so try buat sendiri, alright. So itu sahaja untuk jam kedua. Terima kasih banyak. Bye.